Syaitan datang di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Kan Nabi Nuh kan buat bahtera besar. Ada seekor syaitan duduk atas tu, dalam bentuk seorang manusia. Ada sebutkan dalam ni sebagai seorang tua yang tidak dikenali oleh sesiapa pun. Faqala lahu Nuh, maka Nabi Nuh bertanya, ma adkhalak, apa menyebabkan kau masuk atas kapal aku ni? Maka dia pun dengan brutalnya menjawab, dakhaltu li usiba quluba ashabik fatakunu qulubuhum ma'i wa abnanahum ma'ak. Aku datang ni, tujuan aku nak tarik hati-hati orang atas kapal ni supaya dengan aku. Biarkan badan mereka dengan kau, tapi hatinya dengan aku. Maksud dia apa? Semua sesat, nak nyesatkan orang atas kapal ni. Sebab orang atas kapal ni kira-kira ni pada peringkat awal dah selamat lah, dah beriman dengan Nabi, dengan Allah SWT dan Nabi Nuh. Tapi perangai iblis, dia nak suruh berjaya. Walaupun dah physically berjaya, tapi spiritually nak bagi gagal. Maka dengan segera Nabi Nuh pun kata, ukhruj ya aduwallah, pergi keluar. Dihalau oleh Nabi Nuh. Maka iblis pun terus kata, khamsun ahlaka bihin nas. Masa dia keluar tu, dia tawarkan, dia membebel lah, dia membebel. Dia keluar tu kata, kau tahu tak, ada 5 perkara yang manusia akan hancur kerananya. 5 perkara. Oh, kalau tuan-tuan mesti nak tahu kan. 5 perkara. Itu taktik dia, tuan-tuan. Macam kalau tuan-tuan ada Facebook lah, tuan-tuan sebut kat Facebook, kat atas status, kat satu status, tensionnya kan, full stop, mesti kawan kata, buat apa, semua nak tahu kan, nyebuk je, buat kerja sendiri sudah lah, nak tahu pasal orang buat apa. Orang tak mau cerita, nak tanya sebab apa kan. Ini syaitannya style. Khamsun, 5 perkara yang manusia akan hancur kerananya. Tetapi Nabi Nuh senyap dulu. Kemudian syaitan kata, sa'uhadithuka minhun nabi thalath, aku akan sebut pada kau 3 je. Kemudian Nabi Nuh tunggu sekejap. Terus datang satu ilham daripada Allah. Allah SWT beri wahyu kepada Nabi Nuh, minta biar dia sebut 2 je, tak payah 3. Maka Nabi Nuh berkata, sebut 2 je. Mana tak follow Iblis langsung. Iblis kata aku sebut 3, tak payah sebut 3, 2 cukup lah. 2. Kemudian syaitan pun sebut. Nabi Nuh kata, aku tak perlukan 3, sebut 2 sahaja. Maka dia kata, bihima ahlakan nas wahuma la yukadziban. 2 perkara yang akan merosakkan manusia adalah, yang pertama, al-hasad. Hasad, H-A-S-A-D, hasad, dengki. Wal hirs, wabil hasad lu'intu wa ju'iltu syaitanan rajiman. Dengan hasad, dengkilah aku dilaknati dan dijadikan aku sebagai syaitan yang direjam, kata iblis. Maka hasad, nak jatuhkan orang lain, erti hasad ni adalah seorang mendapati seseorang lain mendapat nikmat, dan dia pun inginkan nikmat yang orang itu dapat runtuh, dihancurkan. Kalau ghibtah lain, ghibtah, orang ni ada ilmu, aku pernah ilmu jugalah, dia pun pergilah menguatkan usaha dia untuk menuntut ilmu, itu tak apa, itu diharuskan. Yang kedua dia sebut kat sini, yang kedua ni confuse sikit. Wal hirs, wabil hirs ubiha li adam al jannah kullaha fa asabtu hajati minhu fa ukhriju minal jannah. Di mana hirs, iaitulah disebutkan oleh pentahqiq, iaitulah kehendak yang sangat kuat kepada apa yang dikehendaki, untuk dicapai kepada apa yang dikehendaki. Wabil hirs wahuma la yukadziban. Wabil hirs ubih, dengan hirs diharuskan bagi Adam untuk masuk syurga. Fabihima ahlakan nas wahuma la yukadziban fa asabtu hajati min fa ukhriju minal jannah. Okey, disebut kat sini kerana kehendak yang melampau-lampau. Contohnya Nabi Adam, dia duduk dalam syurga, kan asal-asal duduk dalam syurga, kemudian dia ditipu oleh iblis. Kau nak tak aku berikan kau satu makanan yang kalau kau makan, kau akan tetap duduk dalam syurga, tak keluar-keluar, kan?
So dia hirs, itu namanya hirs. Dia ketamakan yang luar biasa, nakkan kebaikan itu luar biasa ketamakannya. Maka kerana Adam nakkan sangat duduk dalam syurga selama-lamanya, itulah menyebabkan aku berjaya mengenakan dia. Mengenakan inverted comma, maknanya menipu dia. Lalu hasilnya aku berjaya mengeluarkannya daripada syurga. So itu dua benda yang merosakkan manusia. Satu, hasad, nampak orang lain ada kenikmatan, kita benci, kita nak jatuhkan dia. Yang kedua, kita nakkan satu benda melampau-lampau, kita akan rosak. Ingat So begini juga. Contohnya tuan-tuan nak tak orang kita ni baik, soleh semuanya? Nak kan? Kita tengok dekat dalam media masa, kita rasa kesal. Ada buang anak, ada berzina, ada buli, kita kesal. Kemudian ada itu, ada ini, macam-macam. Dan kita nakkan orang baik, kita nakkan orang jauh daripada syirik, kita nakkan orang kembali kepada agama, kita marah. Maka kalau tak betul cara kita tu, syaitan akan masuk ke dalam diri kita. Dia masuk, dia akan bawakan kita rasa nak sangat tu sampai kita terpelencong daripada kebenaran. Kita ajak orang kepada kebaikan dengan begitu keras. Hasilnya, rupa-rupanya syaitan berjaya menipukan kita, menjauhkan orang daripada kebaikan. Faham? Sebab kita nak sangat orang jadi baik, kita maki hamun orang jahat. Jadi orang jahat ni terus memisahkan dirinya daripada kita dan Islam. Dia jadi murtad terus dengan sebab kita ada kalanya. Nampak tak? Jadi itulah hirs yang juga merupakan kelemahan manusia yang syaitan masuk dalamnya. Itulah dia, iblis punya jawapan kepada Nabi Nuh AS. Dua tempat yang mudah dia nak masuk. So sebab tu, kalau ada orang sesat, kita ajak kepada kebaikan. Kalau dia tetap sesat, kita dah lakukan tugas kita dengan baik. Tak payah kita nak maki dia, tuan-tuan. Kita sebutkan ini salah, ini sekian, rocik rasionalnya, dalilnya ini sekian, habis. Kita cuba lagi dan lagi. Tak payah kita nak lepas tu memaki dia, menghamun dia, dan seumpamanya maki itu tidak membawa apa-apa kebaikan. Kan kita dah sebutkan dulu, Nabi SAW, laisa ta'anin walal la'an walal fahish walal badhi, dalam hadis kan. Nabi itu bukan orang yang banyak melaknat, bukan orang yang banyak menikam orang dengan kata-katanya, dan bukan orang yang bercakap kotor, dan bukan orang yang samalah al-fahish wal badhi, lebih kuranglah cakap kotor dan lucah. Ya. So jadi dalam membawa kebenaran. Tapi kadang-kadang hirs kita tu nakkan sangat orang berada di atas aliran yang betul, kita belasah orang habis-habisan. Jadi itu adalah satu tipu daya iblis, tuan-tuan. Orang akan makin jauh. Ya. Jadi itu yang kita kena faham kan. Macam apa-apa yang berlaku di sekitar kita hari ini, macam-macam kan. Daripada Oktoberfestnya, I want to touch a dog-nya, daripada mas ada araknya kan, daripada GID, gender identity disorder kan. Jadi kita kena cari pendekatan yang mutawasit, ya, pendekatan yang wasati, yang tidak menjauhkan. Dan begitu juga dari sudut Islam, ya. Ada kali kita melampau-lampau nak menaikkan Islam sampai kita merendahkan agama lain dan mengutuk Tuhan agama lain, maka orang lain pun mengutuk Tuhan kita. Kan Allah tak bagi dalam Quran.